والنور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء. Kita masuk dalam fiqh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Su'ila radhiyallahu pada seorang semaya serakaat subuh pada waktu, kemudian semayang serakaat yang keduanya di luar waktu subuh, lepas matahari naik. Nanti matahari nak naik dah ni, maka dia bangun, kita bangun tidur, siap cerah dah, ambil air semaya, Allahu Akbar. Dia cerdik atik, baca surah panjang. Baca surah panjang. Bila surah panjang, lajaklah jadi nak masuk matahari nak naik lah rakaat kedua. Rakaat kedua naik, masuk dah waktu lepas pada subuh. Kalau dia baca pandak tak apalah. Ni dia baca panjang. Gitu. Kemudian kata rakaat kedua masuk pada luar waktu dah. Adakah dijahirkan, disuara nyaringkan bacaannya, atau disirkan, diselurkan, dikohokan padanya? Tengok dia baca disirkan. Sir ni mana kata baca di mulut juga, bukannya baca di hati. Baca di hati ni tak ada sir, orang panggil tak ada musik sir, disukun orang panggil tak ada musik langsung. Baca dalam hati. Bila bacaan dalam sembahyang ni dia ada duanya, iaitu baca dengan jahir, baca dengan sir. Baca jahir ni waktu kita mana? Zuhur, Maghrib, Isya, ataupun kita sembahyang sore-sore kita, kita boleh baca dengan jahir. Adapun baca sir, Zuhur, Asar, kita bacalah dengan perlahan. Perlahan lagu mana? Mendengarlah diri kita sendiri, telinga kita dengar. Kita baca situ. Maka orang ni dia sembahyang subuh pertama, rakaat pertama duduk dalam waktu lagi cerah matahari, dia rakaat kedua. Maka rakaat kedua ni dia nak baca subuh dengan rakaat pertama ke? Pasal subuh ni baca dengan suara jaring, suara derah. Maka dia jawabnya sini, bahawasanya manakala mana dia? Maka dia jawabnya, hendaklah disirkan, diselurkan bacaannya sekadar dengar telinga pada rakaat yang kedua, kerana jatuh dalam siang hari. Siang hari bacaan dengan perlahan. Habis. Su'ila radhiyallahu, adakah sunat membaca surah Al-Jumu'ah? Subhanallah tu dah. Kemudian yang surah Al-Munafiqin pada sembahyang Isya malam Jumaat atau tiada? Tengok orang malam Jumaat, malam bukan pagi, malam. Kalau pagi dia surah Sejadah dan hal ata alal insanu hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Ni malam. Malam ni adakah disunatkan baca surah Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqin? Maka dijawab bahawasanya sunat, seperti barang yang didatang pada riwayat Ibnu Hibban. Ibnu Hibban ada mewari hadis daripada Nabi SAW, kata biasa Nabi SAW buat. Bacaan baik ni disunatkan, bacalah surah Jumaah dan surah Munafikin dengan isnad yang sahih. Orang panggil sanad, perawi-perawi hadis ni molek-molek belaka, sikoh-sikoh belaka. Habis. Dan sebenarnya adalah Syekh Al-Alamah Subki, Imam Subki, dia kata, maka diingkarkan atasnya. Imam Subki kata tak ada. Ibnu Hibban kata ada. Tak ada. Maka balahlah dua orang ulama ni dengan bahawasanya tiada daripada kalam Rafi'i. Jadi orang panggil Subki ni dia anak murid kepada Rafi'i. Dalam mazhab kita orang panggil Imam Syafi'i Imam Syafi'i kita, maka di bawah Imam Syafi'i kita ada dua orang anak murid yang masyhur, iaitu Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Orang panggil Imam Haramain, Mekah, Madinah, pergi dengan dua orang ni.
Jadi orang panggil Imam Rafi'i dan Imam Nawawi ni orang panggil hujah. Bagi apakah dia pendapat ataupun perkataan mari daripada Imam Syafi'i, dua orang ni yang pandang. Daripada dua orang ni pandang, pecah pada anak murid dia pula. Di antaranya Ibnu Hajar, di antaranya Imam Subki Sa'ni. Maka Subki kata, Rafi'i tak ada kata ni. Kata sunat. Maka diratkan barang yang mengingkar itu dengan barang tersebut. Maka Imam Subki kata tak ada, Ibnu Hibban kata ada, maka tak pakar. Kata tak ada lah situ. Dan beberapa banyak daripada beberapa masalah tiada menyebutkan dia Imam Rafi'i, iaitu oleh Imam Rafi'i tak ada sebut, maka bukan sunat sebenarnya. Maka ketiadaan disunatkan dia, tiada lazimlah ketiadaan sunatnya. Maka tak ada kata sunat, walaupun tak ada kata sunat, ada ulama kata sunat, maka di situ bolehlah kita nak buat. Bukan makna kata tak boleh nak baca langsung, maka boleh baca, tak ada masalah, tapi tak disunatkan. Su'ila ridwanhu daripada membaca Alif Lam Mim Tanzil Al-Sajadah. Alif Lam Mim Tanzilul Kitabi la raiba fihi min Rabbil Alamin. Tu surah Sajadah pagi-pagi tu. Ustaz ya kita duk baca sokmo, dia minta, kadang-kadang lucu juga. Tak bangun tidur. Lepas tu bila kata gitu, tu rakaat pertama, dan hal ata alal insanu tadi rakaat yang kedua. Maka jika tiada dapat baca, aku tak ingat semua kali. Aku tak ingat satu surah tu, aku ingat setengah. Dengan sempurna, adakah sunat dibacanya akan setengah tu daripada kedua surah ni? Alif Lam Mim Sajadah dengan hal ata alal insan tadi, aku tak ingat semua sekali, aku ingat setengah-setengah. Boleh tak? Nak baca juga. Jika kita kata dibacanya setengah, maka dibacakan akan ayat sejadah pada Alif Lam Mim Sajadah pada subuh pagi Jumaat tu. Kosotnya demikian tu, nak sujud. Pasal apa nak baca ni? Pasal nak sujud tu lah. Fadilat banyak baca sujadah kita sujud. Kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Orang-orang beriman dengan Allah, mereka inilah yang sujud pada Allah dengan sujud merendah diri kepada Allah. Mereka tidak ada takabur dalam diri. Tengok surah, dalam baca surah Sajadah pagi Jumaat tu, bila kita sujud tu, Allah Ta'ala istihar dalam diri kita, tak ada takabur. Tak pergi semayang pagi Jumaat, tak semayang subuh pula dah. Maka takabur duk tanah dalam diri, kau besar. Lalah lawan Tuhan. Dia kata gitu, mana kata setengah je. Boleh tak adakah sah semayang atau tiada? Berat weh. Ada kata sah, ada kata tak sah. Lagu mana ni? Maka dia jawab bahawasanya demikian itu sunat. Jika tiada dapat dibaca dengan sempurnanya, tak ada apa, baca ingat setengah sampai pada sejadah tu. Lepas tu sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun, sujud. Lepas tu bangun, Bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takasur. Dia baca surah tu pula, pasal dia tak ingat tak getu ya. Tak ada apa. Ulama kata tak apa, sunat, boleh, tak ada masalah. Dan setengah-setengahnya, iaitu terlebih aula daripada setengah yang lain. Kita baca surah tu lebih molek. Setengah pun setengah lah daripada kita baca surah-surah lain. Contoh kata kita baca surah Al-Baqarah setengah, kita baca ambil potong setengah ayat saja, setengah-tengah, kata-kata 20 ayat kita boh situ. Orang panggil setengah juga, tapi tak sunat. Nak sunatnya surah situ, surah Alif Lam Mim Sajadah, dan juga hal atas hak kita ingat setengah tu tak apa dah. Setengah lain tak afdal, tak utama, tak aula. Kerana menunjukkan bagi yang demikian itu sabda Nabi SAW, apabila aku suruh akan kamu satu kerja maka datangilah olehmu apa sekuasa kamu. Ikmalu bimastata'tum, beramallah kamu dengan apa yang kamu ada geng. Geng tak mana, aku tak agak weh. Aku lah ni boleh sembahyang fardu je, sunat aku malah tak agak.
Agak. Tak agak tak ada apa. Ni gerak. Ada rank, tak ada masalah. Rank pun banyak. Tak ada kerja ke apa, malah. Tu Nabi lari tu. Nabi lari. Nabi yang tak larinya, apa yang kita larat kuasa buat tak tu. Tak kuasa dah. Tak ada apa. Maka tiada memberi mudarat, cedera pada membatalkan sembahyang. Tak adalah sampai batal, dia kata. Mendatangkan dengan setengah yang tersebut tu, jikalau qasad berkendak ke sujud padanya. Bersalahan hak tak bolehnya bandingan yang demikian itu pada yang lain daripada segala sajadat, iaitu pada surah-surah sejadah yang lain. Dalam Quran ni ayat sejadah ada 15 tepat, yang mana kita baca sampai situ maka sunat kita sujud. Bacalah sajadah wajhi lillazi sampai habis tu. Tapi yang disunatkan waktu kita nak sujud dalam semayang satu surah ni je, surah sejadah. Adapun surah lain kalau kita baca contoh kata Iqra wasjud waqtarib, maka kita tak disunatkan sujud. Walaupun ketika kita luar semaya kita baca, lepas tu kita sunat sujud. Adapun dalam semayang tak boleh. Tak boleh. Kalau orang wasjud waqtarib, dia sujud. Ada kalau situ, kalau dia tak tahu tak ada apa masalah. Kalau dia tahu maka sujud dia tu dilarang. Maka habis itu soalan radhiyallahu daripada seorang membaca ayat sejadah pada subuh Jumaat kerana nak sujud lain daripada surah Alif Lam Mim Sajadah. Ni tengok ni, ada riwayat ni. Adakah sah semayangnya atau tiada? Aku surah sejadah aku tak ingat. Pas ingat apa? Iqra aku ingat. Iqra aku ingat. Tak apa, Iqra asal ada sujud sudah. Kita pakai tak reti belakang ni. Makmum pun tak reti. Tok Imam dia orang luar. Tok Imam tak bangun lagi. Pakai gile tunggu tagi ya mak gi. Ya pun kata tagi abu gi. Abu kata tagi bemak gi. Pakai nanti ke rumah. Lalah komak. Bemak pun komak. Lalah sepia jadi bemak. Orang luar, orang dalam ni tak berani. Sejadah mana ni? Tak apa, kita ingat. Tapi kita ingat surah Iqra. Wasjud waqtarib. Dia pun sujud. Boleh tak ni maka dia tanya. Maka dia jawab dengan bahawasanya batal dengan sujudnya. Kalau dia sujud batal. Batal apa? Batal sebab sujud tu. Bila sebab sujud tu batal, semaya pun batal. Dengan sengaja lagi diketahui dengan haramnya, dia tak tahu, tak ada apa. Masalah kata tak tahu ni Tuhan Maha Pengampun, Maha Pengasih, Tuhan Maha Penyayang. Kita tak tahu tak apa, tapi tak tahu tu berdosa. Tak tahu tu berdosa, tapi buat apa dengan tak tahu tu, Tuhan maaf. Tuhan maaf. Lepas tu kalau orang luar pakat sujud buatmu semayang baca surah Iqra buat sujud. Aku dalam dunia ni aku temu. Malasah ni aku temu. Pak lain tak ada. Kena tak boleh kita tak tahu. Bila tak tahu semayang sah tak? Sah. Tu Imam ni dia tahu, tapi surah ni, baca surah ni tak apa, sujud, maka dia batal, makmum pun batal. Habis. So lagi Suila radhiyallahu daripada seorang membaca Alif Lam Mim Sajadah. Baca dah. Jawab. Dari seorang semayang subuh pada sangkanya subuh Jumaat. Dia gamak kata subuh Jumaat subuh Jumaat patutnya baca surah Alif Lam Mim Sajadah lah dia duk rasa hari ni Jumaat, esok subuh Jumaat dah ni. Maka dibacanya Alif Lam Mim Sajadah. Orang duk baca Alif Lam Mim Sajadah saja pada pagi Jumaat. Ni semua ni hari ni apa? Hari Rabu. Malam ni pakat tidur. Esok pagi Khamis dia pun Jumaat lah apa. Dia pun baca Alif Lam Mim Sajadah dan sujud zon sangka dia subuh Jumaat lah, maka sujudlah ia
maka tatkala sudah semayangnya nyata bahawasanya subuh komeh, bukan sujud Jumaat lagi. Mu semayang, mu sujud apa? Mu baca surah Jadah mu sujud. Hari ni bukannya hari pagi Jumaat, pagi komeh je baru. Maka adakah sah semayangnya atau tiada? Maka dia jawab tiada, diiktibar, tak ambil kira dengan zon sangkaan yang nyata tersalah. Maka adapun semayangnya tu sah, bersalah ada niat subuh Jumaat. Maka tiba-tiba komeh, maka tiada terlepas dan pada hatinya akan semayang waktu yang hadir tentu, maka bahawasanya semayang itu batal. Adapun yang terlintas pada hatinya semayang subuh waktu yang hadir, maka semayang itu sah dikiaskan atas isyarat pertunjuk pada mengikut imam. Imam apa? Imam Sayyid bin ini, maka nyata si Zaid ini, maka nyata si Umar sah ikutnya. Dia kata dalam masalah ni sangka bila sangkaan zon, kita kena ingat dalam masalah dulu-dulu yang lepas-lepas, zon, sangka. Bila kata menyangka, dia berbeza dengan syak. Syak ni dia kena berat yang kurang. Adapun zon dia kena pegang yang berat, yang banyak. Contoh kata dalam masalah syak, semayang zuhur, rakaat ketiga. Rakaat ketiga dah, dia pun duduk tahiyat awal, tahiyat akhir. Tapi dalam hati dia, aku ni 3 ke 4 3 ke 4 rasa 4 lah. 3 apa? 3 ke 4? 4 3. 3 4. 4 3. Maka berat yang kurang. Maka dia kena tambah satu lagi. Walaupun kalau dia dah 4 dah, tapi dia rasa 3 3 ke 4 3 ke 4, dia kena ambil yang kurang, tambah satu rakaat lagi. Adapun zon ni dia timbang sama, maka sebab itulah dia katakan tak mengapa sah semayangnya. Bagaimana dia kata ambil qiyas daripada masalah orang ni, iaitu ambil qiyas dari segi tok imam. Kita mari belakang, orang depan ni ramai rapak-rapak semayang, lepas tu tok imam pula pakai kelubung. Ni kelubung, orang pakai serban di atas ni, kelubung. Pakai kita nampak kata siapa ni? Nampak kata Abu jadi tok imam. Bila baca bismillah, bukan Abu, dollah. Tu. Bila kata sebenar dia ikut imam, niat dalam hati dia ikut Abu, tiba-tiba baca Fatihah, bukan Abu dollah. Mereka dollah, adakah semayang dia batal? Adakah semayang dia batal? Maka ulama kata tak batal dalam masalah ni. Maka di situlah kiahnya dia ni tersalah, sebabnya hari ni malam Jumaat, pagi Jumaat ke pagi Khamis, dia zon. Bila zon boleh tanggung situ, tak apa, sah dah semayangnya. Tapi kita ni kalau buat lagu tu pakai senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi je Khamis je baru ni, lapar, esok pagi pula gitu dah. Kemudian kata Su'ilah radhiyallahu daripada seorang jikalau mengkosotkan baca ayat sejadah pada yang bukan subuh Jumaat supaya nak sujud juga, adakah batal semayangnya atau tiada? Wallahu a'lam. Ada apa nak tanya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.